Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan dengan satu tajuk yang masih lagi dalam yang menjadi satu tajuk yang kira-kiranya menjadi penting dalam hidup kita, kerana tajuk ini merupakan tajuk yang kita kena lalui ataupun yang kita kena hadapi pada satu ketika nanti. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ialah cerita tentang ziarah kubur, dan masih lagi dalam cerita tentang bagaimana suasana-suasana di alam barzah dan juga bagaimana keadaan mayat apabila berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ziarah kubur ini menjadi satu amalan yang diajar oleh para nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana ziarah kubur ini akan mengingatkan kita pada akhirat Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis Rasulullah, pernah aku melarang di kalangan wanita untuk ziarah kubur pada satu ketika dahulu. Sekarang aku ajar pada mereka supaya ziarahlah kubur dengan tujuan untuk mengingatkan akhirat Allah. Para hadirin sekalian, kita sebut bahawa orang yang sentiasa ataupun orang yang sentiasa menziarahi kubur ini, dia akan hati dia lebih lembut dan lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau sekiranya kita ni jarang kita nak ziarah kubur, maka hati kita ni senang keras dan senang kita sibuk dengan urusan hidup dengan dunia ini. Para hadirin sekalian, dalam hidup kita ni kita banyak sebut tentang hidup, jarang kita nak sebut tentang mati. Nak bagaimana kita nak sebut tentang mati ni? Maka di antara caranya ialah kita ziarah kubur. Apabila kita ziarah kubur, maka kita akan ingat tentang kematian dan bagaimana saat untuk kita nak lalui pada satu masa yang kita tidak ada lagi pergantungan kecuali pergantungan dengan amalan kita untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para hadirin sekalian, kita sambung lagi pengajian kita ini, cerita tentang bagaimana mayat-mayat yang ada mayat yang keluar suara. Di antara mayat-mayat yang keluar suara, waktu mana dikafankan mayat, tiba-tiba mayat ni bunyi suara mereka. Bukan mayat tu bercakap, tak, tapi keluar suara daripada mayat ini untuk nak ingatkan orang yang masih hidup. Berlaku beberapa kes yang kita diajar supaya kita tahu bahawa benda yang demikian ni boleh terjadi, bukan di kalangan zaman kita saja, bahkan di zaman para tabi'in dahulu, di zaman para sahabat dahulu pun pernah berlaku perkara-perkara yang demikian. Hari ini yang kita sambung lagi dalam kitab Dalail Nubuwah, Imam Al-Baihaqi menuturkan riwayat daripada Sa'id Al-Musayyab. Satu riwayat yang cerita disebut bahawa Zaid Al-Kharijah Al-Ansari, salah seorang daripada Bani Harithah Ibn Al-Khazraj, meninggal dunia pada masa Osman, Sayyidina Osman meninggal dunia. Setelah mana dikafankan dia dengan kain kafan, maka mendengar suara keras daripada dalam dadanya yang menuturkan. Tiba-tiba dah selesai dah kafan. Bila selesai kafan ni, maknanya tutup semua, tiba-tiba dengar suara daripada kain kafan ini. Bukan suara mayat tu, tidak, tapi suara daripada kain kafan ini. Suara apa dia? Ahmad berada dalam kitab pertama. Ahmad maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kitab yang pertama. Maknanya kedudukan Nabi Muhammad ini berada pada tempat yang paling utama. Kemudian disebut Abu Bakar As-Siddiq benar. Abu Bakar As-Siddiq adalah benar seorang yang lemah fizikalnya, seorang yang lemah lembut fizikalnya, tetapi kuat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak kata
gagah macam Sayyidina Umar, kuat bagaikan Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhahu dan sebagainya. Abu Bakar ni fizikal dia tu lembut tetapi kuat dalam mentaati perintah Allah. Ada orang yang jenis demikian, dia dah nampak dalam keadaan yang lembut je, tapi apabila dia taat, kalau kita tengok ramai kebanyakan ulama-ulama demikian. Kalau para sekalian pergi ke negara Arab, kadang-kadang kita tengok dia nak naik khutbah tu ketar tubuh badan dia. Nak khutbah tu bukan main lagi ketar, tapi apabila dah sampai dia mula khutbah, dia tu kerah macam orang muda pula jadinya. Ni pun ada jenis demikian. Ada orang yang dia nak sembahyang tu, waktu mana nak ambil wuduk tu kita nampak dia letih je, tapi apabila dia dah solat, dia dah buat amal ibadah, dia jadi lain pula. Ada ustaz-ustaz ni, kadang-kadang para hadirin sekalian perhatikan, ustaz-ustaz ni kalau dia mula-mula dia bercakap tu lemah je bunyinya, tapi kalau dah dapat mikrofon lama tu kerah je bunyinya. Pun ada juga demikian. Maknanya ada orang yang amal soleh, dengan amal soleh ni dia akan jadi semangat. Ada orang jadi demikian. Kadang-kadang dengan benda yang dia buat, kita ni sama juga. Ada orang yang dia bila dia derma, dia boleh derma tu, dia boleh tengok waktu mana nak masak tu penat dia kan. Waktu mana orang dah makan masakan yang kita masak tu, rasa segar je tubuh badan. Dia akan jadi demikian. Di antara ni sifat siapa ni? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni sifat yang ada pada Abu Bakar. Juga berada dalam kitab pertama. Abu Bakar berada di mana? Di antara golongan yang dikumpulkan, disebut daripada dada mayat. Mayat ini dia sebut Abu Bakar dikumpulkan di tempat yang pertama juga bersama dengan para nabi. Kemudian Umar Ibn Khattab benar. Dia bunyi lagi suara daripada kain kapan ini, dia sebut Umar Al-Khattab benar. Seorang sahabat yang benar pada diri dia. Seorang yang kuat dan jujur. Orang yang tubuh badan dia tak sama dengan Abu Bakar, kuat, dan dia seorang yang jujur. Juga berada dalam kitab yang pertama. Kedudukan samalah yang kita sebut. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lepas pada Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq berada di hujung kaki Rasulullah. Kemudian lepas pada itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman bin Affan benar. Disebut ni mayat di zaman Sayyidina Uthman. Dia sebut benar, dia di jalan mereka lah telah berlalu 4 tahun dan yang tersisa hanya 2 tahun. Yang baki lagi tinggal 2 tahun lagi di jalan. Maksudnya ni di antara zaman-zaman kegemilangan Islam, dipanggil demikian. Hingga datang fitnah. Dia sebut akan sampai datang fitnah. Daripada mayat tu bunyinya demikian. Akan datang fitnah. Fitnah apa dia? Sayyidina Osman. Datang fitnah di zaman Sayyidina Osman. Mula berlaku zaman fitnah zaman Sayyidina Osman kerana mereka kata bahawa Sayyidina Osman ini terlibat dengan kekeluargaan. Sayyidina Osman ni terlampau meraihkan sangat dengan keluarga sehingga akan terlupa pada orang lain pula. Katanya mereka tuduhan berlaku demikian. Hingga datang fitnah. Orang yang kuat memakan orang yang lemah. Katanya mereka, dalam kata-kata mereka ni, tibalah hari kiamat, bala tentera kalian akan datang membawa khabar mengenai sumur aris kepada kalian. Akan sampai kepada kalian, akan keluar, maknanya daripada telaga sumur aris, telaga aris disebut. Apakah telaga aris itu? Apakah telaga aris itu? Lalu ditinggalkan timbul persoalan. Telaga aris ni telaga apa dia? Orang Arab ni dia berbanggalah dengan telaga. Kerana nak dapatkan air ni susah. Bukannya sama dengan kita. Kita ni kalau kita boring jadi mana pun kita dapatkan air. Senang di tempat bumi kita. Tapi di negara Arab, kalau ada telaga ni, bagi mereka kemuliaan pada setengah-setengah di kalangan mereka. Sa'id berkata, setelah itu ada seorang yang meninggal dunia, lalu dikafankan lagi dengan kain kafan, dan terdengar daripada dadanya suara yang menyuarakan sesungguhnya saudara Bani Haris Ibn Al-Khazraj itu benar disebut. Orang yang tadi tu, selepas pada itu meninggal dunia, ada lagi orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia ni kata, yang bercakap sebelum daripada ni benar disebut. Maknanya apa yang disebut oleh orang ni adalah benar, kebenaran dia yang keluar daripada tubuh badan dia. Tapi orang kawasan tu pun berani jugalah dengar suara daripada mayat, dia panggil. Kalau kita ni, kalau bunyi suara daripada mayat, rasa kelam kabut, kita tak kena gaya ni. Malam-malam tu tak tidur malam lah kitanya. Mesti kita sangka ni mesti membela ni, kita sebut. Mesti kita jangka demikian. Tak, ada orang-orang yang tertentu yang Allah bagi pada diri dia kelebihan yang akhirnya keluar suara daripada tubuh badan dia.
daripada turunan dia ke ataupun daripada kain kapan dia, wallahu alam lah. Sengaja disembunyikan oleh Allah dengan tujuan orang yang hidup ni mengambil pengajaran dan iktibar. Dia macam para hadirin sekalian baca khabar baru ni, peristiwa kedengaran suara yang pelik di Sarawak kan. Yang bunyi suara yang pelik sangat. Suara yang pelik yang keluar di bumi Sarawak ke Sabah, anda terlupa dah. Yang kes yang berlaku tu, bunyi suara tu pun masih lagi dikaji. Suara apa yang kedengaran? Suara yang bunyi daripada, bukan seorang dua dengar, bahkan ramai yang dengar. Macam ada kes yang disiarkan apa dia, suara daripada bumi. Apabila mereka cari minyak, tiba-tiba rupa-rupa sampai di kubur. Apabila sampai di kubur, dengar suara meraung dalam satu dalam bumi ini sendiri. Suara apa yang kedengaran ini? Maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita satu benda yang perlu kita yakin bahawa ni semua dalam kekuasaan dan genggaman kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah-setengah teknologi sekarang kan, setengah-setengah kita ambil gambar. Waktu ambil gambar, tengok ada orang senyum sebelah kita ni. Senyum tu pula merah je mukanya. Setengah-setengah orang dia kata benda apalah yang berlaku. Ada yang kamera, yang ada setengah kamera yang dia terakam, ada yang tak direkam. Walau mana sekalipun nak sebutnya, wallahu alam lah apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita di sebalik perkara yang terjadi ini. Cuma kalau peristiwa-peristiwa sebegini menunjukkan ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan pada kita. Macam kes Quran, ayat Quran yang hilang. Orang ni sekarang ingat apabila seorang makcik yang baca Quran tu baca di Perlis. Kan kes yang berlaku di Perlis ni, dia sentiasa baca Quran tu dan khatam 2-3 kali. Tiba-tiba dia baca tengok tak ada ayat Quran. Hilang ayat Quran tu. Muka surat yang biasa dibaca itu tiba-tiba tak ada, langsung kosong. Apa yang sedang berlaku? Ada benda yang Allah nak ajar dalam hidup kita. Wallahu alam lah apa benda yang berlaku ini sendiri. 2-3 hari sudah ada seorang hamba Allah, pukul 2 pagi dia kata bunyi bising dalam rumah dia. Dia ingat ke ada pencuri, dia bangun tengok asap penuh dalam rumah dia. Asap penuh dalam rumah ni. Pukul 2:30 pagi dia pergi ke dapur, ingat ke berlaku kebakaran. Tengok tak ada apa-apa pun, tapi asap yang keluar daripada rumah dia. Nah, asap tu dia kata bau, dia kata macam ada kebakaran Ustaz. Saya keluar daripada rumah tengok tak ada apa. Saya masuk balik, isteri saya ingat ke ada kebakaran. Masuk balik, lepas tu hilang terus asap tersebut. Apa benda yang Allah nak ajar? Wallahu alam. Ini benda-benda yang demikian yang terjadi dalam hidup kita. Ni benda-benda misteri ni dengan tujuannya nak suruh kita meyakini adanya kuasa Allah dalam hidup kita ni. Jangan kita ingat bahawa ada hantu pula, jangan. Ada setengah-setengah orang dia berlaku benda-benda yang pelik, bagi dia ni ada hantu dah ni. Ada benda yang dia tak fikir yang ada kuasa Allah yang melakukan perkara demikian. Sa'id berkata setelah itu, orang yang ada seorang meninggal dunia lalu dibungkus dengan kain kafan dan terdengar daripada dada suara yang menyarakan sungguhnya saudara Bani Haris Ibn Khazraj itu benar yang disebut tadi. Imam Al-Baihaqi mengatakan isnad hadis ini sahih dan memiliki beberapa saksi. Yang meriwayat cerita ni benar, dan yang menceritakan cerita ni pula ada beberapa orang saksi yang menunjukkan benar peristiwa ini boleh terjadi. Dalam Al-Jami' Al-Kabir, Imam At-Tabrani menuturkan riwayat yang secara efektifnya diterima, dan Ahmad Ibn Ma'ali Ad-Dimashqi, Hisham Ibn Ammar, Al-Wali Ibn Muslim dan Abdul Rahman bin Ibn Yazid, Ibn Jabir bin Umair Al-Hani disebut bahawa Nu'man Ibn Bashir pernah berkata sebagaimana berikut. Ada seorang di antara kami, yakni Kharijah Ibn Zaid, dia meninggal dunia. Kharijah Ibn Zaid, cerita lebih kurang sama dengan tadi lah. Kharijah Ibn Zaid ni meninggal dunia. Kemudian kami lalu membungkusnya dengan kain kapan. Maknanya siapkan dia untuk dia menghadap di hadapan Allah. Setelah itu kami mengerjakan salat jenazah. Kami sembahyang jenazah. Tiba-tiba aku mendengar satu suara. Nak sembahyang jenazah tu tiba-tiba dengar suara. Dengar suara. Aku lantas kembali melihatnya. Tak sempat nak sembahyang, pergi dekat tengok dulu. Tengok dulu apa. Ternyata dia seperti bergerak-gerak seraya berkata. Tiba-tiba saya tengok dia macam bergerak. Dia sebut, kaum yang paling bersabar adalah berposisi di paling tengah. Orang yang paling sabar, kedudukan dia berada di tengah-tengah. Umar Ibn Khattab, Amirul Mu'minin, adalah hamba Allah yang kuat fizikalnya
dan teguh dalam menjalani perintahnya. Tu yang tengah, yang paling sabar tu siapa dia? Siapa yang paling sabar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedudukan dia berada di mana? Di tengah-tengah. Kemudian yang kuat pula tawadan dia ni. Siapa yang kuat? Sebut Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman bin Affan Amirul Mukminin adalah orang yang suci, yang banyak memaafkan kesilapan, banyak kesalahan, yang memaafkan banyak kesalahan. Dia disebut tingkatan-tingkatan orang. Maksudnya orang ni meninggal dunia, dia sebutlah orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Ni nak ceritanya dah jumpa dah, belum lagi dikebumikan, tapi dah tengok dah, orang ni duduk kat sini, orang ni berada kat sini, orang ni berada kat sini. Allah bagi demikian. Telah berlalu darinya 2 tahun dan yang tersisa tinggal 4 tahun. Maknanya dia sebut yang paling hujung sekali belum lagi Uthman bin Affan ini, dia kata telah berlalu daripadanya 2 tahun dan ada lagi baki 4 tahun. Masa dia memerintah, lalu orang yang berbeza pendapat hingga di tengah-tengah mereka tidak ada lagi aturan. Di waktu ini akan berlaku fitnah. Bila berlaku fitnah? Zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman akan berlakunya fitnah. Di sana ada berbagai-bagai pandangan. Berbagai-bagai pandangan lah. Di zaman Sayyidina Uthman kan. Sayyidina Uthman ni, di antara, walaupun dia ni dia banyak sikit rezeki Allah bagi pada diri dia, dalam masa yang sama dia seorang yang lemah lembut. Dia tak banyak mempedulikan kata-kata orang. Dia maafkan orang. Tiap kali mana orang kata pada dia, dia kata tak apalah, orang tu tak faham, dia sebut. Dia banyak memaafkan. Tak apalah, orang tu tak tahu. Kalau orang tu tahu, takkanlah dia nak kata pada aku, katanya Sayyidina Uthman. Banyak kali Sayyidina Uthman ni, kalau ada orang yang mengata pada dia, dia tak cuba selesaikan. Bahkan dia ambil pendekatan apa dia? Memaafkan orang. Akhirnya berlaku fitnah yang besar. Berlaku fitnah zaman Sayyidina Uthman. Wahai sekalian manusia, terimalah pemimpin kalian. Mayat ni sebut dia kata, wahai kalian, wahai manusia, kamu kena ikut perintah pemimpin di kalangan kalian, dengar dan taatilah dia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah, apa yang dikerjakan oleh Zaid bin Kharijah. Ditanya, apa yang dilakukan oleh Zaid bin Kharijah ini? Lebih lanjut dia mengatakan, aku memposisikan telaga Aris di belakangku. Maknanya aku berada di mana? Di telaga Aris. Ana sendirinya waktu mana sebut telaga Aris ni, ana baca kitab ni nya, ana tak jumpa daripada sumber mana. Ana sendirinya tak jumpa daripada apa yang dimaksudkan telaga Aris itu. Boleh jadi telaga Aris ini yang bila anda rujuk balik, boleh jadi telaga Aris ini yang dimaksudkan dengan telaga Aris ini satu penempatan di mana roh-roh orang-orang tertentu dikumpulkan. Wallahu a'lam. Setelah itu suara semakin mengecil dan juga menghilang sedikit demi sedikit. Kitanya tak boleh nak agak lah apa keadaan yang berlaku lepas pada kita meninggal dunia, kecuali kita akan melalui tempat-tempat sebegini yang disebut oleh para alim ulama. Boleh jadi kita akan sampai tempat-tempat yang disebut berdasar pada riwayat-riwayat yang kita belajar sebelum daripada ini. Sementara daripada Abdul Rahman Ibn Zaid bin Aslam, ini satu lagi peristiwa yang berlaku, di mana Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa dulu ada beberapa orang pemuda yang berangkat menuju daerah Romawi, pergi ke Rom, kerajaan Rom ini sendiri. Kemudian sebahagian daripada mereka tertangkap dan dijadikan tawanan. Kerjanya nak pergi berdakwah. Kerja-kerja agama Allah ni, zaman kita ni yang buat dakwahnya ada kumpulan-kumpulan tertentu. Kemudian ada pula batasan-batasan undang-undang negara. Kalau kita nak berdakwah, kalau para hadirin sekalian pergi negara-negara lain, kita akan dapati bahawa Islam ni perlu didakwahkan, perlu disebut. Dan di antara agama yang sedang berkembang rancak sekarang ialah Islam lah. Paling cepat lah. Walaupun cepat tu pun ramai lagi yang tak dapat terima Islam. Antaranya Thailand sekitar dengan kita, Singapura yang dekat dengan kita, kemudian Indonesia yang sedang dilanda dengan apa dia? Dengan wabak kristianisasi. Ni di antara benda-benda yang kerja-kerja dakwah ni sebenarnya wajib di atas setiap orang Islam. Wajib. Tapi kalau dah wajib dan fardu kifayah dipanggil, yang perlu kita laksanakan. Tapi kalau dah orang laksanakan, maka terlepaslah. Cuma kita dibataskan dengan batasan banyak benda. Kalau para hadirin sekalian pergi ke negara Thailand, kita tengok Allah banyaknya benda yang perlu kita sebarkan lagi. Pergi ke Vietnam,
Banyak lagi benda yang perlu didakwahkan pada mereka. Maknanya ramai lagi yang tak tahu tentang Islam ini, benda yang ajaran agama ini sendiri. Pagi tadi anak di TV9 pagi tadi. TV9 tadi, apabila anak nak kuliah tu, dia beritahu oleh penerbit ni, dia kata ada seorang India yang minat dengan kuliah ustaz ni. Dia tu orang India tu baru ni di Al-Kuliah, baru ni pun program secara langsung pun dia datang. Kemudian yang pagi tadi pun dia datang juga. Maknanya dia nak tahu. Dia telefon pada penerbit, dia kata, betul ke Ustaz Ahmad Rasuki datang pagi ni? Dia pula tanya nak pastikan kita datang tak datang. nak sebutnya gambaran dia kata nak pergi masjid tak boleh. Baru-baru ni anda pergi ke baru ni ceramah untuk Jabatan Agama Islam untuk orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ni ceramah siap ceramah, ada jamuan sikit. Siap jamuan tu ada seorang lelaki Cina datang. Dia bagi salam, dia salam dengan Ana, kemudian dia kata, Ustaz, saya nak perkenalkan diri saya sikit Ustaz. Ana kata apa dia? Dia pun buka name tag dia. Nama Ahmad Dasuki dia. Nama kita dia letak. Anak kata ni nama saya ni. Dia kata nama Ustaz saya letak pada tubuh badan saya. Dia kata, kenapa? Dia kata saya dengar kuliah Ustaz dalam radio Selangor. Saya dah lama dah minat dengan Islam. Saya nak pergi masjid tak boleh. Saya nak pergi ceramah kat mana-mana tak boleh, dia kata. Jadi saya ikut yang ni je lah. Saya ikut yang ni, akhir saya masuk Islam. Saya ambil nama Ustaz dia sebut. Anak kata ambil lah berapa banyak pun nak pun. Tak ada masalah pun. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kerja dakwah ni banyak lagi benda yang perlu kita buat. Sebarkan Islam. Dan ini telah dibuat di kalangan zaman sahabat dahulu. Mereka buat kerja dakwah. Keluar daripada bumi tempat kelahiran mereka, pergi ke bumi yang asing dalam hidup mereka. Sesampai di daerah Romawi ini, sebahagian daripada mereka tertangkap dan dijadikan tawanan. Para pemuda itu dibawa menghadap depan raja. Mula dibawa di hadapan raja. Bila kena angkat, ni menyebarkan dakwah. Kemudian tak ada tauliah pula, misal contohnya. Dalam keadaan tak ada tauliah, dibawa di hadapan raja. Raja itu menawarkan pada mereka agama yang dianutnya. Dia kata boleh, kamu boleh selamat sekarang kecuali kamu berpaling daripada agama yang kamu bawa itu kepada agama kami. Maknanya kena paksa. Kemudian tetapi mereka menolaknya. Tak, kami datang untuk dakwah, membawa Islam kepada kamu, bukan perlu kamu untuk membawa Islam pada kami. Ini cara demikian. Kemudian raja itu duduk di sebuah bukit kecil di samping sungai. Kemudian ambillah orang yang kena tawan itu, dibawa ke tepi sungai. Sampai di tepi sungai, dia duduk, lalu dia memanggil mereka dan memenggal kepala salah seorang daripada mereka. Penggal kepala. Ni memang halangan-halangan dalam dakwah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Allah Subhanahu wa taala sebut, kalaulah perjalanan bawa Islam ni mudah, lau kana aradan qariban, kalau bawa Islam ni dekat je, senang je dapat, matlamat tu cepat sampai. Kemudian wasafaran qasidan, kerja-kerja ni mudah je, dalam sebut tentang agama ni mudah je, lattaba'uk, ramai orang akan ikut kamu. Tetapi apabila sebut tentang Islam, walakin ba'udat alaihimus syuqqah, katanya Rasulullah, katanya Allah, perjalanan bawa Islam ni ba'udat, perjalanan yang jauh, alaihimus syuqqah, penuh dengan ranjau-ranjau, penuh dengan halangan-halangan. Siapa yang bawa Islam, dia akan tahu dia akan berhadapan dengan halangan. Bila banyak halangan, di antara halangannya, akhirnya mereka akan dibunuh. Dan inilah yang berlaku pada ulama-ulama di zaman kerajaan sekular yang disebut dengan Anwar Sadat, kemudian Jamal Abdul Nasir, Husni Mubarak. Berapa ramai ulama-ulama ditangkap dan dibunuh dan dipenjarakan. Berapa ramai. Para hadirin sekalian baca dalam buku yang dikarang oleh Zainab Al-Ghazali, seorang perempuan yang warak dalam hidup dia, kemudian disombat dalam penjara, yang tidak diberi makan pada anjing selama 3 hari ni. Anjing kelaparan terkam pada diri dia. Ini kerana apa dia? Dakwah Islam. Yang tu sekadar untuk menyeksa. Tapi yang lebih dahsyat lagi, dipenggal kepala salah seorang di antara mereka hingga jatuh tersungkur ke dalam sungai. Bila jatuh tersungkur dalam sungai, tiba-tiba kepala itu bangun dan menghadap ke arah mereka
dan meminta agar mereka mengarahkan wajah kepadanya seraya mengucapkan. Tu berani juga kepala ni pun. Kepala yang kena penggal ini dah putus dalam tubuh badan. Tiba-tiba kepala tu dia musing balik dan dia kata, kamu tengok kepada aku sekarang. Pandang pada aku sekarang. Pandang tu dia baca apa dia? Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibaca je ayat ni, wahai hamba-hambaku, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kemudian ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu pada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, kamu meredai dan Allah meredai pada diri kamu. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Ni satu peristiwa yang berlaku, yang kira-kiranya bagaimana Allah jadikan kepada, walaupun dia sudah menjadi mayat, tiba-tiba boleh bercakap. Benda yang tak pelik kan? Tak pelik, kerana kalau kita tengok kes-kes, kalaulah orang boleh terjadi macam tu, binatang boleh tak? Kita boleh tengok binatang kan, kita dah sembelih dah ayam misal contoh, dah putus dah urat tu, dia berjalan berkokok relax je lagi, yang pengsan tuan yang sembelih tu. Kita nak sebut, kalau binatang boleh terjadi demikian, Allah boleh buat manusia yang sudah dipenggal kepala pun, yang sudah dipenggal kepala boleh bercakap lagi. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar bahawa kamu jangan main-main dalam, bahawa kamu akan sampai saat di mana kamu di alam barzah nanti. Allahu Akbar. Kan ana cerita pada minggu yang sudah, bagaimana kita tengok ada orang yang sudah meninggal dunia dalam YouTube tu, tapi dia boleh baca lagi surah Al-Mulk. Dia boleh habis surah Al-Mulk. Habis surah Al-Mulk senyap terus dia menghadap di hadapan Allah. Maknanya gambaran apa dia? Ni gambaran orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah mati dah. Tiba-tiba oleh kerana dia hafal Quran, dia baca juga. Itu pun ada zaman kita ni, Allah dah tunjuk dah benda-benda yang demikian. Suatu kita belajar tafsir Al-Quran sekarang ni, kita tak perlu lagi untuk nak, bukan tak perlu lagi tak, tapi zaman-zaman dahulu tafsir Quran kena cerita kaum Ad dan Samud. Zaman-zaman dahulu kena cerita kaum yang musnah. Kalau kita nak tafsir, kena cerita orang dahulu. Tapi sekarang tak. Allah cerita melalui peristiwa yang sedang berlaku. Kita boleh tengok sendiri. Cerita tentang mengenai air yang digelombangkan. Zaman kita, Allah gelombang. Allah tunjukkan. Maknanya, Al-Quran sedang cerita pada kita. Cerita tentang apa dia? Tentang tanah runtuh. Dulu-dulu orang kena timbus. Sekarang Allah tunjuk tanah runtuh. Dulu-dulu Allah cerita tentang ribut taufan. Sekarang Allah tunjuk ribut taufan sedang berlaku. Allah tunjuk penyakit yang menjadi kepeningan. Dulu-dulu orang kena dengan penyakit ni, penyakit yang teruk dan sebagainya. Sekarang Allah tunjuk sampai hari ni tak berjumpa lagi ubat yang boleh mengubati dan sebagainya. Nak sebutnya gambaran apa dia? Al-Quran sedang ditafsir pada sekarang ni. Maknanya kalau kita belum lagi membuka mata, kita biarkan lagi dalam hidup kita ni, maknanya kita akan hanyut lagi dahsyat dalam masyarakat kita. Sedangkan daripada Sa'id Al-Ummi Ibn Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa ada suatu kaum yang berangkat perang melalui jalan laut. Peristiwa yang hampir sama juga. Lalu muncul seorang pemuda yang terlihat kurang baik, yang menawarkan diri bergabung dengan mereka, tetapi mereka menolaknya. Tiba-tiba tengah-tengah mereka berlaku demikian, ada seorang pemuda yang menawarkan diri, yang nampak rupa parah dia tak berapa kurang baik lah, tapi mereka menolaknya. Namun kemudian mereka membawanya pergi bersama mereka. Tapi nampak macam tak dikenali. Oleh kerana tidak dikenali, mereka menolak. Tiba-tiba ada salah seorang kata, alah, kita bawa je lah, sebab dia nak pergi perang sama dengan kita kan, bawa je lah. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan musuh. Pemuda itulah yang mendapat ujian paling baik, dia terbunuh. Tiba-tiba perang, pemuda yang kurang baik tadi, yang tidak dikenali tadi, tiba-tiba terbunuh dalam medan. Tiba-tiba kepala pemuda itu tegak dan menghadap ke hadapan orang-orang yang berada di perahu, seraya membacakan ayat, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi,
kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Walid darul akhirah, dan bumi akhirat itu Allah sediakan untuk siapa? Orang yang tak pernah menyombongkan diri. Dalam hidup mereka ni, hidup dalam keadaan ketaatan pada Allah dan tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Kesudahan yang baiklah bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang bertakwa pada Allah dalam hidup kita ni, orang buat khianat macam mana sekalipun, kita kena tanam, tak apa aku ada akhirat. Akhirat ni untuk siapa? Untuk kita lah, untuk orang-orang yang kepenatan dalam mentaati perintah Allah di dunia. Kesabaran kita ni kadang-kadang diuji, berbagai-bagai ujian. Ujian yang Allah jadikan ujian ni, kita kata bilalah Allah nak tolong, bilalah Allah nak tolong. Kita jawab akhirat lah tempat yang Allah akan tolong, tempat yang Allah sediakan bagi orang yang beriman pada Allah. Maknanya kadang-kadang kita tak dapat kejayaan untuk dunia, tapi janganlah kita rasa resah gelisah kerana kita tak dapat untuk dunia. Yang penting dalam hidup kitanya dapat akhirat. Kalaupun tak dapat dunia, biar Allah dapatkan kita akhirat, kerana akhirat itu kekal. Tetapi kalaulah sekiranya kita dapat dunia, tiba-tiba tak dapat akhirat, tidakkah kita dianggap rugi? Anak biasa buat contoh yang mudah apa dia? Apa nilai kalau kita kaya di dunia, sampai di akhirat kita dihumban ke dalam neraka Allah? Tak ada nilai langsung kita. Di dunia ni bukan main lagi orang puji kita, orang sanjung kita, hebat kita nampak di dunia, tapi sampai di akhirat terhumban ke dalam kawah neraka Allah. Tak ada nilai. Biarlah kita tak dapat dunia, tapi kita dapat akhirat. Kalaulah Allah bagi dua-dua, lagi nikmat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Itu satu bonus. Tetapi yang telah ditunjukkan pada Nabi dan juga para Rasul, kebanyakan di kalangan mereka, Allah bagi untuk mereka akhirat je. Allah tak bagi yang disebut dengan nilaian dunia. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sebut, Rasulullah kata, aku tengok orang miskin lebih awal masuk dalam syurga Allah berbanding daripada orang kaya. Kan dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Cerita Rasulullah SAW kata, aku tengok orang miskin ni masuk dalam syurga lebih awal daripada orang kaya selama mana? Selama mana? 40 kharifan, selama 40,000 tahun, kata Rasulullah SAW. Jarak di antara orang miskin dan orang kaya. Kita hidup atas dunia nak kaya. Rasulullah SAW sebut orang miskin dulu masuk dalam syurga. Tapi jangan pula lepas pada nak jadi miskin semua, tidak. Tapi nak sebutnya gambaran, kalau kita tak dapat dunia, jangan kita risau. Tapi yang kita kena risau kalau kita tak dapat akhirat. Yang tu yang kita kena risau. Risau kalau anak kita tak boleh baca Quran. Risau kalau sekiranya anak kita tak semayang. Risau kalau keluarga kita tak tutup aurat. Yang tu kena risau. Tapi kalaulah anak kita tak boleh cakap orang putih, jangan risau. Relax bro, itu sebut. Nak sebutnya gambaran, kalau tak dapat cakap orang putih, relax lah. Tak pandai matematik, relax lah. Tapi yang paling utama apa dia? Dia boleh baca. Tapi kalau dia dapat dua-dua, itu lebih untung. Itu bonus dalam hidup kita. Ni nak sebutnya ayat yang dibaca oleh pemuda yang dipotong kepala dia ni, sehingga kan dia mati terbunuh ni, dia baca yang ni lah, dia sebut akhirat yang lebih kekal, dan yang ni lah yang terbaik, walid darul akhirah, dan bumi akhirat ini disediakan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda macam ni dia hiburan bagi hati orang mukmin. Hiburan dalam hati kita ialah dengan tekanan, dengan ujian, bebanan yang berlaku pada kita ni, kita kena rasa bahawa ni satu hiburan, cara Allah Subhanahu wa taala nak legakan hati kita dalam kita berhadapan dengan ujian. Al-Yafi' mengatakan, diperlihatkan oleh Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal dunia, baik dalam suatu kebaikan ataupun kejahatan, termasuk bahagian daripada kasyaf. Ni Allah buka penyingkapan, kasyaf dipanggil. Kasyaf ni Allah buka mata. Kasyaf dipanggil, dia nampak pada, kalau istilah orang Melayu kita ni dia panggil dia sebut insting, perasaan, dia rasa. Kita rasa. Kasyaf ni Allah bagi pada orang-orang yang saleh. Orang yang betul-betul takwa, orang yang saleh, Allah buka kadang-kadang. Ada orang yang demikian yang Allah buka. Tapi jangan pula lepas pada ni kita mengaku kita kasyaf semua. Kita rasakan macam kita dengan anak kita, Allah bagi kasyaf tak? Ya, Allah bagi. Seorang ibu, seorang isteri dengan suami, dia beri insting tak? Dia tengoklah suami dia berjalan masuk dalam tandas bawa handphone, misalnya contohnya. Dia kasyaf ni handphone ni ada sesuatu ni.
Dia boleh tahu dah. Ataupun apa dia? Seorang suami dengan isteri dia tahu dah. Isteri dia asyik buka ketelak, tunjuk pinggan mangkuk misalnya contohnya. Suami yang kasyaf, dia kata apa dia? Ni nak pinggan tu. Dia tahu dah. Nak sebutnya, kadang-kadang kita dengan anak, kita boleh tahu dah. Anak kita senyum. Ni nak duit dia tu, nak duit dia. Kita boleh tahu dah. Kita suruh nak buat apa, dia akan buat. Suruh je buat, dia akan buat. Maknanya apa dia? Ada sesuatu yang sedang berlaku. Ini gambaran kasyaf. Orang mukmin, Allah bagi pada mereka, katanya tuan kitab kita ni kasyaf. Kasyaf ni Allah buka hijab, dia panggil. Dia pergi tengok mayat, dia kasyaf. Dia tahu mayat ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Allah bagi pada diri dia. Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Osman, firasat dia panggil, firasat. Sayyidina Osman bin Affan pernah satu ketika seorang sahabat berjalan, dia pandang seorang perempuan tu cantik. Dia pandang je. Kemudian lepas pada dia pandang, dia datang jumpa dengan Sayyidina Osman. Jumpa dengan Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman kata, aku tengok pada mata kamu ni ada pandangan zina. La tatubanna aw la ta'azzaranna. Dia kata, la tatubanna aw la ta'azzaranna. Dia kata sama ada aku nak suruh pada kamu nak taubat ataupun aku takzir kamu. Dia tu. Sahabat ni kata, lepas Rasulullah wafat ni ada lagi ke orang yang Allah bagi wahyu pada dia? Ada lagi ke orang bagi wahyu? Kata Sayyidina Osman, tak. Bukan. Tapi aku tengok dengan mata aku ni, aku rasa kamu sedang buat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kamu nak bertaubat ataupun kamu nak la tatubanna aw la ta'azzaranna. Kamu nak taubat ataupun aku takzir kamu, buang daerah kamu, senang tidak. Mana kamu nak? Lalu dia tak puas hati lagi. Sayyidina Osman bin Affan kata apa dia? Rasulullah SAW sebut, pernah Rasulullah sebut, ittaqu firasyatil mu'minin. Bertakwalah kamu dengan firasat orang mukmin. Firasat ni kasyaf lah, perasaan kan. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita, dia waktu mana dia nak balik kampung, dia nak pergi ke outstation dan sebagainya, kita kata tak payah pergi lagi lah, rasa tak sedap je hati tu. Rasa tak sedap je hati. Boleh, kenapa dia tak sedap hati tu? Dia panggil firasat ataupun kasyaf tadi. Allah dah bagi dah pada seorang. Dia kata tak payah pergi lagi. Kenapa tak boleh nak jawab? Tapi tak sedap. Tak sedap hati ni, dia Allah bagi rasa debaran. Kadang-kadang anak telefon nak balik dah malam ni, kita kata tak payah, balik besok. Kita rasa kadang-kadang kita kata balik tu, lepas pada kita letak je telefon, kita pun telefon balik. Tak payah balik lah. Rasa tak sedap je rasa. Balik besok lah, nanti siang-siang besok balik lah, kita sebut. Maknanya apa dia? Ada perasaan yang Allah bagi. Yang ni dipanggil kasyaf. Allah buka dahulu. Dan dia sendiri pun tak sentiasa dapat benda demikian. Jangan dia tiap-tiap hari main kasyaf je dia. Tu kena jaga juga tu. Tiap-tiap hari berdebar je dia memanjang. Ada je benda yang tak kena. Jangan buat dengan yang tu sepanjang masa, tak. Tapi ada ketika tertentu yang Allah bagi pada seseorang. Macam wali ni, dia tak tahu yang dia ada karamah. Dia sendiri tak tahu yang dia jadi wali. Wali ni dia sendiri tak tahu yang dia jadi wali. Sehingga kan Allah sebut dalam hadis kursi, apa dia? Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang buat khianat pada wali-wali aku isytiharkan perang dengan dia. Makna wali Allah ni ada tak? Lepas pada Rasulullah wafat, ada. Ulama kata ada. Sampai bila? Sampai dunia kiamat. Ini wali Allah ni ada. Wujud orang yang saleh. Tapi orang yang saleh, yang alim, yang sungguh ni, dia sendiri tak tahu dia jadi wali. Kalau dia dakwa dia jadi wali, bukan dia wali. Tu wa'la dia panggil. Wa'la lain, wali lain. Wali ni dia sendiri tak tahu. Allah bagi karamah. Karamah yang kelebihan pada diri dia. Kadang-kadang dia pergi, budak-budak yang menangis malam tu, dia usap, dia baca ayat Quran sikit, dia hembus. Berhenti menangis malam saja. Maknanya apa dia? Kelebihan yang Allah bagi. Sama juga dengan kasyaf tadi. Ada orang tertentu yang Allah buka kasyaf. Bila Allah buka sebagai peringatan. Kenapa Allah buka ni? Kasyaf yang Allah buka ni nak ingatkan dia, sekaligus menjadi nasihat pada diri dia.
Apa benda yang Allah nak buka? Di antaranya hijab dia dengan mayat, misal contoh. Allah buka dengan tujuan nak suruh nasihat pada diri dia, nak suruh ingatkan dia. Maknanya lepas pada ni dia sebut, berhati-hati ya. Dia kata ada orang yang pernah meninggal dunia, saya tengok lidah dia terjelir sampai ke dada. Kalau orang pergi tengok, terjelir ke? Tak nampak. Orang tak nampak, tapi dia seorang, dia nampak terjelir lidah tu. Dia tu nampak. Ni maknanya dipanggil kasyaf, dia panggil. Allah buka pada diri seorang tersebut. Juga untuk kepentingan si mayat tersebut guna mendapatkan kebaikan. Kenapa Allah buka kasyaf ini? Allah nak suruh. Kadang-kadang Allah bagi dalam antara mimpi dengan tak mimpi. Dia mimpi berjumpa dengan arwah orang ni. Dia sebut nampak suasana orang ni gelap, nampak orang ni. Dengan tujuan apa dia? Dia bagi tahu pada keluarga, buatlah amal soleh sikit untuk arwah ni. Buatlah anak-anak ni jangan buat maksiat, kerana arwah ni saya nampak dalam kasyaf saya, dalam seolah saya dekat-dekat di antara sedar tak sedar tu, saya nampak dia sedang diazab oleh Allah. Jadi kepentingan apa dia? Kepentingan pada mayat. Untuk mayat yang meninggal dunia ni, untuk ada orang yang bagi tahu, tolonglah anak-anak yang soleh, bantulah pada dia, ada arwah ayah, supaya arwah ayah ni akan menjadi orang yang diselamatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang panggil demikian. Kemudian juga untuk kepentingan si mayat tersebut guna mendapatkan kebaikan. Membayar hutang sama juga. Kadang-kadang ada orang yang roh dia ni tidak diletakkan dalam tergantung-gantung. Kenapa? Dia tak bayar hutang. Apabila dia tak bayar hutang, roh dia ni tergantung-gantung. Apabila roh dia tergantung-gantung, dalam keadaan tergantung-gantung ni, lalu dia beritahu tentang hutang dia. Boleh jadi keluarga tak tahu orang dia berhutang dengan siapa, orang ni dengan siapa dan sebagainya. Lalu waktu mana kasyaf dia, Allah tunjuk pada orang ni, sesungguhnya ada hutang dengan orang ni. Itu cara demikian. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau siapa yang berhutang, niatlah untuk nak bayar hutang. Siapa yang niat dia nak bayar hutang, dia berhutang dan dia niat nak bayar hutang, tiba-tiba dia mati. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, dia meninggal dunia dalam keadaan dia niat nak bayar hutang, tiba-tiba dia mati dalam keadaan tak terbayar hutang ni, Allah akan membayar hutang bagi pihak dia. Jangan sampai peringkat kita yang berhutang, kita kata tak boleh bayar ni, sampai mati pun aku tak akan bayar. Senang kita ni. Ada kan orang sampai peringkat demikian? Jangan. Kita kalau kita terambil duit orang dan sebagainya, niat nak bayar hutang, nak bayar, terambil duit orang ke, duit syarikat dan sebagainya, tak nak bayar hutang Indah Water misal contohnya. Aku Indah Water tak nak bayar, ikut dia lah misal contohnya. Sampai bila-bila dah kita terhutang, sampai terhutang pada diri kita, tak nak bayar apa dia, tak nak bayar bil elektrik, tak nak bayar tu dan sebagainya. Telefon, potong yang ni kita sambung yang ni, potong yang ni kita sambung yang ni. Kita akan tetap kena bayar. Kerana apa dia? Dia hutang yang mesti kita jelaskan. Dia panggil demikian. Kemudian dan lain-lain. Kasyaf ini lebih sering dialami pada saat sedang tidur. Biasanya kasyaf ini berlaku saat waktu tidur, biasanya jadi demikian. Kemudian kadang-kadang juga dalam keadaan terjaga. Kadang-kadang bila terjadi kasyaf ini, saat mana kita terjaga pun terjadi juga. Semua itu termasuk bahagian daripada karamah para wali. Itu biasanya terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi perkara demikian. Selain daripada itu, Al-Yafi' juga mengatakan, mazhab Ahlussunnah berpendapat bahawa arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik yang berasal daripada Illiyin maupun Sijjin, pada satu waktu akan dikembalikan jasadnya ke dalam kubur. Satu ketika mayat kita meninggal dunia, ada tak kita ni akan balik ke dalam kubur? Ada. Bila? Boleh jadi malam pertama, boleh jadi pada saat yang pertama tu, pada saat itulah sedang dikembalikan. Ataupun bila? Malam ketiga. Kita baca dalam hadis Rasulullah, malam pertama di alam barzah kan, roh ada setengah roh, Allah benarkan dia balik. Tengok mayat dia dah mula bengkak tu badan dia, kemudian dia menangis. Allah, dia kata, untungnya orang yang masih hidup, yang dia amalan dia sempat lagi beramal soleh. Kemudian ada yang satu riwayat kata malam yang tiga roh ni dipulangkan. Dia tengok tubuh badan dia sudah mula keluar air bisa, mata dia sudah mula pecah,
Dia mula tengok bagaimana bengkak tu badan dia. Dia boleh tengok nanah-nanah mula keluar, bau busuk yang keluar. Lalu dia kata, ruginya orang yang sibuk menjaga badan, tak sibuk jaga yang namakan dengan amalan. Sibuk jaga badan, pagi-pagi jogging lah, jogging. Nak jaga ni nak suruh seling, konon-konon. Nak jaga ni nak suruh jaga jantung dia stres. Semayang subuh tak lagi, semayang subuh. Subuh tak lagi, dah jaga dah ni. Pemakanan, atur ni, atur makanan. Makanan gula-gula, tak banyak. Bahaya, gula ni pembunuh, dia sebut demikian. Konon-konon waraknya dia. Tak makannya gula dia. Kemudian tengok ni nasi, kanji, bahaya, lemak, macam tu. Dia akan sebut macam-macam gaya. Jaga je. Tengok-tengok kena langgar pada kereta, mati juga dia ni. Jaga bukan main lagi dia ni. Dalam keadaan jaga ni, mati dia. Mati dia jaga badan. Ya, dia jaga badan. Tapi amalan, semayang subuh pun tak tahu. Quran baca pun tak boleh. Dengan orang saleh dekat, tak kenal pun orang saleh. Dalam hidup tak pernah kenal pun orang ni. Sebut nama orang ni, tak kenal. Sebut nama orang ni, tak kenal. Sebut nama penyanyi Siti dak, misalnya contohnya. Kenal terus dia ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana dia hidup dalam keadaan siapa? Dia orang ni hidup dalam keadaan khayalan. Bukan hidup di alam yang realiti, tapi dia sentiasa dalam fantasi yang memanjang. Merasakan pada diri dia. Balik tak balik? Balik tengok dalam tubuh badan, tengok macam mana jasad dia. Bila dia balik tengok jasad dia, pada satu waktu akan dikembalikan jasad dalam kubur, bergantung pada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila balik ni? Orang tanya, bila balik? Ada orang kata balik malam yang pertama, balik yang tiga, bergantung pada iradah Allah. Allah lepaskan dia bila? Kalau dia sedang diazab, macam mana dia nak lepas, dia akan balik? Kalau dia kena azab, di waktu mana dia kena azab? Tentulah dia sedang diazab, dan dia di waktu ini dia tak akan boleh balik. Bahkan ada setengah orang tanya, macam mana kalau dia balik malam yang pertama ke rumah dia, malam ke-14 ke rumah? Ulama-ulama kata dasar pada dia di kalangan ahli sijin ke illiyin. Kalau dia illiyin, dia akan balik. Illiyin maksud dia kumpul di kalangan orang-orang yang saleh, dibawa dan ditempatkan di tempat orang yang saleh. Sijin tempat ahli neraka. Dua tu je tempat. Kita atas dunia ni, kita banyak tempat. Banyak kita nak boleh. Kalau tak boleh duduk di USJ, boleh pergi pindah Shah Alam. Kalau tak boleh Shah Alam pun orang tak suka dengan kita, pergi Puncak Alam misalnya contoh. Puncak Alam boleh duduk juga kita. Maknanya kita boleh duduk di tempat-tempat yang lain. Tapi kalaulah di akhirat, masuk je dalam kubur, ada tempat lain? Ada dah. Dua tempat tu je yang kena pergi. Sama ada sijin ataupun illiyin. Dua tempat yang dikumpulkan oleh Allah. Mereka duduk-duduk dan berbincang serta bersenang-senang dengan, kemudian khususnya pada malam Jumaat. Disebutnya gambaran bila balik, khusus pada malam Jumaat. Kata dalam kitab ni disebut demikian. Ni pandangan ahli sunnah wal jamaah yang berpandangan bahawa malam Jumaat roh dikembalikan pada jasad masing-masing. Mudah-mudahan kita tak terasa lagi, tapi sikit-sikit lagi kita boleh rasa lah bagaimana keadaan yang kita akan sampai. Di waktu mana kita sampai, kita rasa malam Jumaat betul tak betul kita akan dibalikkan di waktu ni. Allahu Akbar. Mereka duduk-duduk dan saling berbincang. Apabila duduk dan berbincang serta bersenang-senang dengan berbagai kenikmatan bagi illiyin, dan juga yang menderita dengan azab yang diterima pada diri dia. Dia diazab dan diazab. Lebih lanjut lagi Al-Yafi' menuturkan, kenikmatan ataupun azab itu dikhususkan bagi arwah saja selama masih berada di illiyin ataupun sijin. Lagi mana roh ini berada di sijin ataupun illiyin, dia boleh rasa dua tu, sama ada diazab ataupun nikmat. Sedangkan dalam kubur, masing-masing daripada keduanya arwah dan juga jasad ikut merasakan kenikmatan ataupun siksaan tersebut. Maknanya sedang berlaku pada orang yang meninggal dunia ni, keadaan pada diri dia ni sama ada dia diberi nikmat ataupun dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa ketika orang yang berziarah ke kuburan, penghuninya dapat mengetahui penziarahnya dan mendengar ucapannya, dan dia merasa senang dengannya serta menjawab salam yang diucapkannya. Yang ni yang kita bincang sebelum daripada ni pun. Setiap kali mana orang yang ziarah ke kubur, orang dalam kubur tu tahu orang ni datang ziarah.
Siapa yang bagi tahu? Malaikat bagi tahu. Datang ziarah. Kita duduk atas kubur ni cakap Allah tumbuh lalang banyaknya, kita sebut. Orang dalam kubur tu dengar yang kita sedang berbicara. Kemudian kita pun ambil cangkul di atas kubur untuk kita nak timbunkan balik tanah ni, nak naikkan tanah. Dengar tak siap cangkulan tersebut? Dengar, semua kita dengar dalam tanah ini. Kemudian orang dalam kubur ni dengar apa yang kita berdoa, dia akan senang dengan doa-doa yang kita sebut ini sendiri. Macam kita lah, kita pergi ke rumah kawan-kawan kita kan. Kita pergi rumah kawan-kawan kita, kita duduk angkat tangan depan dia. Ya Allah, tolong rahmatlah rumah tangga rumah dia ni, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga ini penuh keberkatan. Tuan rumah ni rasa sonok. Rasa tenang je rasa. Cuba kita masuk dalam rumah orang, kita sebut, ya Allah, bilalah nak terbakar rumah ni, ya Allah. Kita sebut demikian. Sakit hati je orang dalam rumah tu. Orang dalam rumah ni pun, Allah, dia ni kalau tak datang lebih baik daripada datang. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kalau kita pergi ke kubur sama juga. Pergi ke kubur, orang bercakap benda yang baik. Orang dalam kubur ni dengar. Kita bercakap benda yang baik, dia dengar semua. Allah, ya Allah, orang ni baiknya dia di atas dunia dahulu. Rajinnya pergi dengar kuliah dahulu. Jaganya amalan dalam hidupnya, ya Allah. Kita sebut pada dia, ya, pada Allah tentang kebaikan dia. Setiap kali mana kita sebut itu, kebaikan untuk diri dia. Gembiranya dia dengan apa yang kita sebut pada dia, serta menjawab salam yang diucapkan. Dia jawab, kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dia jawab, Waalaikumsalam. Dia jawab setiap salam yang kita sebut. Ini berlaku umum baik para syuhada maupun yang lain, dengan tidak ada batasan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mensyariatkan pada umatnya untuk mengucapkan salam pada ahli kubur. Rasulullah ajar, kalau ziarah kubur bagi salam. Kubur orang kafir jangan bagi salam pula. Manakala kubur orang Islam, jumpa kubur orang Islam, Assalamualaikum ya ahlul kubur, ataupun Assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin. Kita bagi salam demikian. Tak boleh juga panjang sangat, Assalamualaikum je lah. Assalamualaikum kita sebut demikian. Maknanya pada diri kita ni, kita sedang bagi salam pada mereka sebagaimana yang diucapkan pada orang-orang yang hidup ini sendiri. Bagaimana kita ucap pada orang hidup, kita berjumpa dengan mereka, kita bagi salam. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti lah. Pada minggu yang akan datang nanti dalam berbicara tentang soal ziarah kubur ni, insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.